Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Sunnah Qiraat Semester 1 akan membentangkan tajuk penghayatan rukun negara dalam pembinaan negara bangsa di bawah subjek Etika dan Peradaban. Projek kami diselia oleh Profesor Dr. Ridwanti Abdullah. Ahli kumpulan kami terdiri daripada kumpulan yang bernama Muhammad Zairul Hakim bin Nur Azman. Zahira juga merupakan seorang editor poster 1. Yang kedua, penolong kumpulan iaitu saya, Sharifah Hana binti Said Muhammad Al-Amin. Serta kami juga ada poster editor 2 iaitu Ayuni Nur Kamalia binti Jaafar. Video editor kami terdapat 2 orang iaitu Muhammad Haziq Izanuddin bin Zul dan Muhammad Haziq Nazmi bin Zainal. Pembuat Google Form sekali lagi Muhammad Haziq Izanuddin bin Zul. Seterusnya, 2 orang ahli kumpulan kami melakukan proses interview iaitu Nurul Zulaikha binti Samsudin dan Muhammad Aiman bin Ismail. Ahli-ahli lain melakukan perbentangan. Yang pertama, ahli yang bertanggungjawab dalam pengenalan ialah Muhammad Haziq Nazmi bin Zainal. Objektif, Nurul Najdah binti Zulkifli. Dapatan kajian dilakukan oleh Hana Solehah binti Hakimisa. Isu perbincangan pula dilakukan oleh Ahmad Zul Muhaimin bin Mat Ghani. Solusi dilakukan oleh Nur Fatihah binti Yusuf, dan yang terakhir, rujukan dan ahli kumpulan dilakukan oleh saya sendiri, Sharifah Hana binti Said Muhammad Al-Amin. Rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Gerakan Negara, iaitu setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Pakar bahasa Melayu Prof. Datuk Dr. Teo Kok Siong mengatakan bahawa sebenarnya prinsip-prinsip rukun negara diinspirasikan daripada 5 prinsip Pancasila yang ianya terlebih dahulu berjaya menyatukan kepelbagaian yang wujud di Indonesia. Sehubungan dengan itu, terdapat juga beberapa permasalahan dan isu semasa melakukan kajian. Antaranya ialah isu penghayatan rukun negara dalam pembinaan negara bangsa, isu tidak menghayati dan mengamalkan rukun negara sebaiknya, isu masalah sosial dan perpaduan dalam kalangan masyarakat, dan isu tidak menghormati dan mengugat kedaulatan raja-raja. Objektif yang kami dapati daripada kajian ini ialah: yang pertama, menganalisis sama ada penghayatan rukun negara dapat membantu dalam pembinaan negara bangsa. Yang kedua, menyatakan solusi dalam meningkatkan penghayatan rukun negara dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, menyatakan komuniti projek yang dipilih dan relevansinya kepada tajuk pilihan. Tajuk kumpulan kami ialah penghayatan rukun negara dalam pembinaan negara bangsa. Komuniti yang kami pilih untuk melengkapkan kajian kami ialah masyarakat awam. Kami menggunakan 2 kaedah untuk mengumpulkan data, iaitu kaedah kuantitatif dan kaedah kualitatif. Kaedah kuantitatif ialah kami membuat Google Form untuk pengumpulan data soal selidik dan menganalisis data-data yang diterima daripada jawapan responden. Manakala kaedah kualitatif ialah mengadakan sesi tembual dengan beberapa orang responden bagi mendapatkan pendapat mereka terhadap isu yang dikaji. Berdasarkan kajian kami, bilangan responden menyetujui akan penghayatan terhadap rukun negara dapat membantu dalam pembinaan negara bangsa adalah melebihi bilangan 80%. Akan tetapi, masih ada seorang responden yang tidak menyetujui bahawa amalan rukun negara ini perlu diterapkan bermula dari zaman sekolah rendah lagi. Tidak lupa juga, ada segelintir masyarakat yang masih ragu-ragu terhadap penghayatan rukun negara dapat membantu dalam pembinaan negara bangsa. Hal ini dapat dikuatkan lagi dengan beberapa responden yang telah kami temu bual. Rata-rata, mereka juga menyetujui bahawa pembelajaran rukun negara perlu dimasukkan dalam silibus pelajaran di sekolah dan universiti. Dalam isu perbincangan, masyarakat hari ini mempunyai semangat patriotisme yang tinggi
kerana kami telah membuat kajian melalui temu bual dan soal selidik dalam Google Form, kami telah mendapat keputusan dan respon yang baik daripada masyarakat, dan itu menunjukkan bahawa mereka mempunyai keprihatinan yang tinggi terhadap penghayatan rukun negara. Selain itu, kesepaduan rakyat Malaysia, terutama daripada segi perkauman, amatlah kurang baik kerana rakyat Malaysia masih mengamalkan sikap resis. Oleh disebabkan itu, rakyat tidak kira Melayu, Cina atau India haruslah menurunkan ego masing-masing dan bekerjasama bagi membangunkan negara Malaysia ini. Seterusnya, isu pembincangan juga menyebutkan tentang penghayatan rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan amatlah penting dalam membendung masalah sosial di dalam negara ini. Akhir sekali, sekiranya rakyat ataupun masyarakat kita tidak menghormati dan menghina raja-raja, maka mereka haruslah dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam hal ini. Hal ini kerana ingin menegaskan bahawa raja-raja bukan perkara remeh untuk dibuat main, untuk dihina dan tidak dihormati. Jika mereka diperlakukan dengan hal sebegitu, maka kesepaduan di dalam negara amatlah tidak baik dan sangat bahaya. Sekian daripada saya. Solusi yang dapat disimpulkan daripada isu penghayatan rukun negara terhadap pembinaan negara bangsa. Yang pertama, menjaga hubungan sesama manusia merupakan kewajipan dalam masyarakat yang berbilang bangsa. Firman Allah ada menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, mereka diliputi dengan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Ayat ini menjelaskan bahawa pentingnya dalam menjaga hubungan sesama manusia bagi membentuk negara bangsa yang berjaya. Yang seterusnya, ketaatan kepada pemimpin tanda penghayatan rukun negara. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, taatlah Allah dan taatlah Rasul, iaitu Nabi Muhammad SAW, dan pemegang kekuasaan, iaitu pemerintah antara kamu. Jelaslah bahawa ayat ini menyatakan kita haruslah patuh kepada pemerintah bagi menjadikan sesebuah negara bangsa yang aman dan makmur. Solusi yang seterusnya ialah Malaysia mampu membina negara bangsa walaupun memiliki pelbagai kaum yang berbeza dengan adanya perpaduan. Firman Allah ada menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenali. Ayat ini jelas menerangkan bahawa kita perlulah saling kenal mengenali antara satu sama lain, tidak mengira bangsa, negara dan agama. Di samping dengan memiliki seorang pemimpin yang adil kepada rakyat dengan memberikan hak yang sama rata kepada rakyat tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Solusi yang seterusnya ialah menunjukkan contoh yang baik kepada masyarakat tanpa mengira agama dan bangsa. Yang seterusnya, bersikap adil dalam kalangan masyarakat dalam membantu transformasi pembentukan negara bangsa. Menurut pakar perlembagaan Prof. Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, beliau menyatakan bahawa kerajaan dan rakyat keseluruhannya terikat dengan undang-undang dan wajib mematuhinya. Inilah prinsip utama dalam konsep kedaulatan undang-undang. Selain itu, kedudukan semua warga negara sama di sisi undang-undang, dari individu biasa sehingga ke pemimpin tertinggi.
Apabila undang-undang diutamakan, tiada lagi ruang yang wujud untuk tindakan sewenang-wenangnya. Seterusnya, petikan daripada Syahid Adnan, Ketua Pemuda Dewan Pemuda Ikatan Malaysia, Parti Ikatan Bangsa Malaysia, merangkap naib pengerusi Ikatan Negeri Kelantan. Ingatlah bahawa rukun negara menjadi tonggak perpaduan kaum dengan tujuan setiap rakyat negara ini menyedari, menerima dan memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya di negara ini adalah satu rahmat yang perlu difahami bersama.